Guys, before we begin, kat sini aku nak ucapkan ribuan terima kasih kat korang yang sudi support One Note Edition aku ni. Macam Amirul Anwar, 4 helai terus diangkat. Syafiq Noor Azmi, aku ingatkan siapa? Rupa-rupanya Apit Chelsea, salah seorang Patreon aku yang dah setahun lebih jadi Patreon aku. Dan terima kasih juga yang lain-lain yang sudi support bisnes aku. Okay? Dan selain tu, aku juga nak bagi tahu Saviosa Shopee Shop tengah ada promotion sekarang ni. Saviosa Store menyediakan voucher untuk follower, random free gift setiap minggu, dan mak dia ni dah lah lawa. Korang siap boleh tulis nama korang sendiri free of charge. Nampak? Semel tuang air panas je naik color dia. So dapatkan segera. Okay? Link Saviosa Store aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Jom, let's proceed with the content. 1085 bermula dengan kita dibawa ke ruangan bilik The Empty Throne. Wajah Kobra di sini kelihatan begitu terkejut setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok Im Sama, The Impossible Ruler. Di benak hatinya mengatakan bahawa seharusnya tiada siapa yang sepatutnya untuk duduk di singgah sana tersebut dan tiada individu yang boleh diberikan kuasa untuk mengawal dunia. Im Sama memulakan kalamnya dengan tutur kata yang begitu klasik menggunakan kata ganti nama ketiga. Mu akan menjawab 2 soalan yang diajukan dan engkau harus jawab 1 soalan sebagai imbalan. Kobra sambil terbatuk-batuk, Kobra tertanya-tanya siapakah sosok yang berada di singgah sana itu, dan sambil terbatuk-batuk lagi, Kobra mengatakan bahawa dia pernah mendengar nama Imu sebelumnya. Mungkin hanya kebetulan, namun salah seorang dari The First 20 juga digelar dengan. Namun ucapan Kobra dihentikan Imu Sama dengan berkata, rasa ingin tahu seperti itu adalah cerminan daripada sebuah ketidaksopanan dan ia tidak akan dimartabatkan dengan sebuah jawapan. Namun soalan sebelumnya akan dipersudikan dengan jawapan. D adalah sebuah nama julukan bagi musuh purbakala kami. Dasawarsa ini, mereka yang memiliki nama ini langsung tidak maklum akan mafhum sebenar. Kendati pun kerengsaan ini hanya bertahan disebabkan khilaf dari permaisuri Lily pada 800 tahun dahulu. Sebagai halnya dengan sarjana yang menjengkelkan itu, yang menyiasat sesuatu yang dinamai dengan The Void Century. Tanpa hadir khilaf permaisuri Lily, tiada terlihatlah adu lumba para lanun yang terkejarkan poneglyph, dan tiada tersaksilah peninggalan yang mengesalkan itu tertebar di seluruh dunia. Ia adalah kemungkinan terburuk untuk kami. Seraya jadi akan tertanya, adakah ditahqiq benar ia sebuah khilaf atau sebahagian dari rencana agung yang besar? Di saat ucapan Im Sama di situ, tiba-tiba para Gorosei mula mengeluarkan pistol mereka masing-masing, membuatkan Kobra menjadi terpaku. Kemudian Im Sama menambah, kebenaran tiada taksa syak lagi terletak pada surat yang ditinggalkan Lily. Jadi adakah cukup gelar namanya sekadar permaisuri Lily dari Panti Nefertari? Teruskan dan bocorkan nama penuhnya seperti tercatat di dalam surat itu. Kenyataan itu membuatkan Kobra menjadi lemah dan mengingatkan ancaman pistol di hadapannya sudah cukup membuktikan yang dia tidak akan dapat untuk keluar dari ruangan bilik tersebut hidup-hidup. Jadi Kobra mula menyusun katanya, aku faham ketika ini tak ada kata-kata bohong yang boleh puaskan kamu lalu melepaskan aku. Mendengarkan itu, Jegar Sia berkata, nasib kau telah pun ditentukan setelah kau menatap The Great Imu. Kemudian Kobra bermonolog sendirian mengakui kata-kata Jegar Sia kerana sudah pasti mereka tidak akan lepaskan seseorang yang telah mengetahui tabu terbesar di dunia. Di panel ini kita dapat melihat Sabu bersembunyi di sebalik ruangan itu dan mendengarkan segala-galanya, dan Sabu menjadi sangat-sangat tersentak dan begitu juga Im Sama setelah Kobra mengatakan bahawa surat daripada pemimpin Alabasta 800 tahun dahulu ditandatangani oleh permaisuri Nefertari, D. Lily. Lantas satu anak panah hitam terus meluru ke arah Kobra dari kiri dan terus menusuk tubuhnya, dan Sabu terus keluar dari persembunyiannya dan melompat bingkas menyerang kelima-lima Gorosei di situ. Dan dengan nafas serangan yang sama, Sabu turut melepaskan serangan api yang memacu lurus ke arah Im Sama, dan Im Sama dilihat menjadi sangat-sangat murka dan berubah ke mod raksasa dan menelan serangan Sabu tersebut. Dan sebelumnya tertanya-tanya dari mana datangnya budak ini, dan di panel ini kita dapat melihat Im Sama dan para Gorosei berubah ke bentuk raksasa namun dalam siluet. Kemudian Sabu mengatakan yang dia berharap serangan dia tadi dapat mengalahkan ke-6 mereka dalam satu serangan. Mungkin Sabu menganggap mereka itu cuma warga emas yang biasa.
Sambil Sabo berdiri berhampiran kobra yang telah rebah ke tanah itu, tiba-tiba satu denden kamera telah menangkap gambar Sabo dan gambar inilah yang menjadi viral di seluruh dunia. Sambil terbaring, kobra tertanya-tanya, adakah Sabo abang kepada Luffy dan kenapa seorang anggota Revolutionary Army sudi melangkah masuk dan menyelamatkan dirinya? Dan Sabo menjawab mengatakan bahawa misi mereka adalah lebih tertumpu kepada si berdebah yang duduk lebih tinggi dari segala raja-raja. Awak kenal ke Luffy? Tanya Sabo. Dia pun sebelum ni juga telah selamatkan aku, jawab kobra, dan Sabo mengakui itulah sifat Luffy. Kemudian Sabo mengendong kobra melarikan diri dari kejaran Gorosei dan Im Sama dari situ. Sambil di atas bahu Sabo, kobra mengarahkan untuk meninggalkan dirinya kerana dia hanya beban yang perlu digalas Sabo dan Sabo lebih berpeluang untuk meloloskan diri sekiranya meninggalkan dirinya. Namun Sabo tidak mengendahkan kobra dan di penal ini kobra mengatakan yang sekarang barulah dia faham dan dia nak sangat Sabo berjaya untuk lari kerana jika Sabo mati di sini mereka akan berada dalam masalah kerana dia ingin Sabo sampaikan message kepada Luffy dan Vivi bahawa Luffy dan keluarga Nefertari berkongsi nama julukan D dan dia sekarang baru mengetahui haluan yang mana patut Alabasta lalui. Perkara tersebut membuatkan Sabo terkenangkan momen bersama dengan Ace dan Luffy pada usia kanak-kanaknya dulu. Di sana Sabo menjadi tertanya-tanya, adakah nama D yang terdapat pada nama Luffy dan Ace sebuah kebetulan atau sebaliknya? Luffy hanya mengiyakan sambil melahap dua ketul daging penuh dalam mulut dia. Sementara Ace peduli pula, nama tu nama je lah. Kau nak juga ada nama D kat nama kau Sabo? Boleh panggil kau Setbo. Dan Luffy pun ketawa terbahak-bahak. Selesai flashback, tiba-tiba sekali lagi anak panah hitam mengejar Sabo dan kobra dan menusuk tubuh Sabo dan kobra serentak, membuatkan Sabo menggeletar kesakitan dan kedua-dua mereka terjatuh. Kobra bangun dan membacakan bait-bait penting dari surat permaisuri Lily, namun hanya kedengaran adalah poneglyph itu, terbangkan bendera, dunia akan melihat fajar. Sebahagian dari mesej kobra tidak kedengaran disebabkan ngauman daripada Gorosei dan Sabo pun meninggalkan kobra dengan hati yang berat sambil melolongkan nama kobra. Kobra menaruh penuh harapan kepada Sabo dan berharap Sabo terselamat. Gorosei perasan dari jauh ada orang yang sedang mengendap mereka dan ternyata dia adalah Wapol dan Wapol terus terberanjak ke belakang dengan cepat sambil dia cakap dengan diri dia sendiri, mati, si tua kutuk nyanyok tu mati kena bunuh. Memang aku tak suka dia. Macam mana aku nak raikan kematian dia lepas aku dah nampak sesuatu yang mengerikan ni? Dan sambil melarikan diri, Wapol menyedari yang dia telah pun melihat sesuatu yang terlalu sulit yang sangat-sangat dirahsiakan world government dan dia sikit pun tak nak tahu siapa sosok tadi dan menyangka yang world government pasti akan bunuh dirinya. Dia beralih ke arah the grand round table in the council chamber. Dari luar dewan itu, ahli dewan mendapat maklumat bahawa Kobra dan Wapol tidak akan turut serta dalam persidangan tersebut. Dan kat sini ada seorang YB berseluruh pasal Wapol dan seorang lagi YB kat sini cakap mungkin Kobra rasa kerja dia dah selesai lah kot lepas organisasi Shichibukai dah dibubarkan. Mereka terus melanjutkan persidangan dengan berbincang soal Pakatan 4 Kerajaan Utara yang memohon kemerdekaan. Kemudian panel beralih ke arah adik-beradik Shirahoshi yang bercadang untuk tunggu papa mereka di Red Port memandangkan persidangan pun dah hampir nak habis. Kang budak Celestial Dragon tu datang lagi, dah timbul masalah pula. Shirahoshi bersetuju tetapi kat sini Shirahoshi berharap dapat peluk, cium dan ucap selamat tinggal kepada Vivi dan tertanya-tanya ke mana Vivi pergi. Apa benda semua ni? Jerit Vivi yang telah diikat dan mengarahkan supaya mereka membuka ikatannya. Sambil marah, Vivi bertanya siapa yang arahkan mereka untuk mengikatnya dan akan bocorkan hal ini kepada seluruh dunia. Ternyata Vivi telah diberkas oleh ejen CP0 dan Jabra serta Khalifa yang disahkan di sini sebagai ejen CP0 mengatakan dia perlu bagi kerjasama kalau nak dilepaskan kerana tak ada siapa yang akan datang untuk selamatkan dirinya dan sebaik sahaja seluruh dunia mengetahui yang Vivi telah hilang maka dia akan menjadi hamba sepanjang hidupnya. Walaupun dalam keadaan terdesak dan diikat, Vivi masih lagi merisaukan puteri Shirahoshi yang cuba ditangkap Saint Carlos sebelumnya dan berasa lega setelah Khalifa mendedahkan bahawa Shirahoshi terselamat. Kemudian Jabra sedikit mengulas tentang Leo dan Sai yang menyelamatkan puteri Shirahoshi dan telah mendedahkan dengan selamba yang diorang adalah lanun dan berada di bawah payung Mugiwara Pirates dan menyebabkan ramai orang kat situ menjadi terkejut. Lepas tu Jabra juga menceritakan tentang perbuatan Fujitora yang menghalang kerja Ryukugyu dari menangkap banduan-banduan dan membantu pasukan Revolutionary Army membuatkan Ryukugyu bengang gila. Vivi cuba mencari jalan untuk bebas supaya dia tidak menjadi binatang ternakan siapa-siapa dan tiba-tiba dia terdengar satu suara menjerit dari sebelah dinding sana dan ternyata dia adalah Wapol yang melarikan diri tadi, berlari menerobosi dinding. Sambil menangis dia berkata supaya dia diampunkan kerana dia tidak nampak apa-apa pun. Melihatkan Wapol, Vivi menyadari bahawa ini adalah peluang untuknya dan segera Vivi menunggang Wapol untuk melarikan diri dan ejen CP0 yang baru perasan perkara tadi menjadi sangat-sangat
terkejut kerana kealpaan sesaat mereka telah gagal dalam misi mereka. Dan Vivi mengikut Wapol yang bercadang untuk lari hingga ke hujung dunia sambil disaksikan isteri Wapol yang penuh dengan "Oh my god, Ling, betina mana pula tu?" Dan chapter pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi